Kita akan menyaksikan salah seorang atlet yang mengharumkan nama negara sepanjang keriernya dan salah seorang atlet yang bergelar Olimpian. Ya, betul. Tapi sebelum itu kita sama-sama saksikan ini terlebih dahulu untuk penonton Selamat Pagi Malaysia, sama kita saksikan. Itu dah a glimpse satu. Mana satu kita bawa kat studio hari ni. Kita bawakan Goh Liu Ying di studio, bekas pemain badminton negara, 14 tahun berkecimpung sebagai seorang pemain badminton secara profesional. Kini beliau sudah pun bersara. Mesti orang ingat dia bersara dah umur 55 kan. Muda lagi orangnya bersara. Tapi lah bila cakap dalam industri sukan ni, kalau dah menginjak ke 3 dekad tu dah kira tua lah kan. Ya, betul lah. Especially yang kalau atlet wanita. Jadi lepas 30, saya boleh cakap macam body dia semua akan menurun lah. Tu dia akan beri kesan kepada performance sebagainya kan. Yang rasa macam yang opponent sekarang yang sebelum ni saya lawan, dia muda lagi 10 tahun saya. Betul. Jauh beza umur. Jauh beza, Lepas ni bila Goh Liu Ying mengumumkan persaraan tu, ramai yang sedih dan hantar komentar-komentar di Instagram Goh Liu Ying sendiri. Dan pastinya kalau kita nak imbas kembali perjalanan kerjaya Goh Liu Ying sebagai atlet ini, bagaimana permulaannya dulu kalau kita nak imbas kembalilah? Saya start dari sekolah sebab ayah saya suka sangat badminton. Jadilah dia dari dulu saya umur 3-4 macam tu dia sudah bawa saya pergi gelanggang. Macam tapi saya main-main je lah kat luar gelanggang. Lepas tu 1 minggu 2-3 kali dia main dengan saya sampailah saya menang dia. Baru ayah fikir inilah masa nak cari coach untuk anak perempuan saya. Betul-betul. So, saya ada coach masa umur 9 tahun. Jadi, lepas 2 tahun saya masuk Melaka State lah. Jadi, 2 tahun lagi saya masuk sekolah sukan Bukit Jalil. Sampai form 5. Lepas tu terus jadi profesional. Okey. Macam mana kerjaya sebagai seorang professional atlet kan? Pada pandangan Goh Liu Ying sendiri, apa sebenarnya kelebihan apabila seorang individu itu mengejar cita-cita dia untuk menjadi seorang atlet? Saya boleh cakap apa yang saya menghadapi dengan yang biasa kita pergi universiti itu life memang lain. Sebab kita setiap hari kecuali belajar dan training, itu je lah yang kita, apa yang kita buat dalam satu hari. Kita training Isnin sampai Ahad. Lepas tu kadang-kadang kita pergi tournament. Sejak 19 tahun saya punya tournament dari jam 1 tahun, saya setengah tahun je tak dekat Malaysia. So biasanya dia orang akan gurau, sudah check in kat KL ke? Ya, itu sebab dia lompat ke daripada negara lain. Ya, selalu kat luar negara. Kalau tak ada kat luar negara pun kita training je lah kat Malaysia. Okey. Kalau kita tengok kan pencapaian Goh Liu Ying ini sememangnya sangat membanggakan kita semua sebagai rakyat Malaysia lah. Betul lah, sukan ini menyatu padukan kita semua. Ialah kalau kita saksikan momen-momen ketika Goh Liu Ying bersama dengan pasangannya, khususnya kalau kita tengok pencapaian sebelum ini, kita berdebar-debar menantikan momen tersebut. Dan kalau kita lihat pencapaian terbaiknya adalah di Sukan Olimpik Rio 2016. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada penonton sepanjang bergelar sebagai atlet profesional ini, menaikkan nama negara ini, apa antara pengalaman-pengalaman yang Goh Liu Ying sendiri tak boleh lupa, yang masyarakat kat luar pun tak tahu apa yang berlaku sebenarnya? Memang tak ada shortcut lah kalau nak jadi seorang atlet yang berjaya. Lagipun saya adalah jenis yang senang injured. Saya bukan satu atlet yang sangat muscular. Jadi macam semua fans pun tahu saya sudah 2 kali menjalani pembedahan. Dua-dua kaki dengan sekali kat shoulder. Bukan senang nak jalan sebagai atlet. Saya kadang-kadang ada fikir, bapa saya bagi tahu saya tak tahu adakah
ini ada pemilihan yang betul bagi you jadi sebagai atlet sebab dia sangat sakit hati. I see. Ya. Yeah, because seeing you at young age kan, bila tengok Liu Ying kan, kalau orang macam biasa 30 tahun tu kira muda lagi lah kan. Sudah mengalami beberapa banyak pembedahan di kaki kan. Seorang ayah pasti akan rasa risau apabila anaknya perlu mengharungi, orang kata sangat-sangat getir dalam hidup, dalam waktu usia yang masih lagi muda dan sebaik kalau dibandingkan dengan yang secara normalnya kan. Okey, tadi Munawar disebutkan Rio Olympic 2016 tak salah. Ya, betul. 2016 kan. Itu adalah permulaan kepada detik-detik yang amat bersejarah untuk you sendiri. Masa tu you expect tak you akan sampai ke final tu? Tak ada, sebenarnya yang Rio Olympic itu saya target hanya nak masuk kuarter sahaja. Oh. Ya, the first one sebab saya 2012 London Olympic, masa tu saya kalah dekat grouping. So sebelum Rio Olympic 2016 kan, saya 2014 saya menjalani pembedahan. Jadi saya tak ada confident lah dengan saya diri sendiri. Boleh tak saya boleh qualify? Okay, the first step saya sudah capai. Lepas tu the next step adalah saya nak masuk quarter at least lah. Bagilah saya menang 1 game ke 2 game ke dalam Olympic. Okay, saya sudah capai. Lepas tu the next one quarter. Boleh tak saya masuk semi-final? Sebab masa tu ada top 4 China pair dengan Indonesia pair sangat konsisten. Kita punya head to head mungkin like 8-1, 10-1. Ya, bagi Liu memang tak ada confidence. Tapi mungkin ada nasib sedikit masa tu kita lawan yang itu Poland pair. Okay. So itu chance yang agak bagus lah bagi saya dengan Peng Sun. So saya boleh cakap yang itu game adalah paling pressure bagi saya dengan Peng Sun. Bukan semi-final, bukan final, tapi quarter final. Sebab orang ingat you lawan itu Poland. Poland memang tak famous dalam badminton. Tapi itu pair memang bagus. Dia pernah world top 1. So pressure pula dekat kita orang. Orang akan expect kita menang. Saya satu malam tu memang tak boleh tidur. Ya, lepas tu saya family pun tak berani nak kacau saya. Ya, tapi lepas main saya boleh dapat message yang daripada family. Dia orang sangat happy sebab saya ingat masa saya kecil, saya dengan bapa saya kat depan TV, dia akan mesti tengok Olympic semua badminton game. Jadi dia cakaplah dengan saya pasal badminton, saya tak faham langsung. Sebab saya kecil lagi. Dan dia call saya cakap, tak sangkalah saya boleh tengok anak perempuan sendiri yang main dekat Olympic. And dapat masuk ke peringkat final, peringkat akhir. Kalau sedia ayah dia pun saya bangga. Sampai sekarang kalau cerita pun saya menangis lagi kan. Okey, ni kita sama-sama ni waktu Rio ke? Betul. Waktu Rio semi-final. Ini waktu semi-final. Okey, memang tak sangka waktu saya kebetulan saya tengok juga masa final tu. Saya macam Malaysia masuk final kan. Macam memang ni satu perkara yang sangat membanggakan lah. Tapi selepas tu macam mana perjalanan karier Liu Ying kan? You memang ada target goal macam mana? Apa target you dengan Peng Sun sebenarnya? Sebenarnya kita harap boleh dapat satu medal sebab dari dulu mixed double bukan event utama bagi Malaysia dalam sukan badminton. Jadi kita adalah first pair yang bagi orang tahu Malaysia kita ada mixed double ke. So ini yang saya sangat bangga jugalah sebab saya dengan Peng Sun, banyak orang sudah dapat tahu kita ada mixed double department sekarang. Sampailah sekarang kita ada macam 4-5 pair. Ada 2 pair ada chance masuk Paris 2024. Ya, so saya rasa ini adalah banyak signals yang bagus. Bukan sahaja bagus dalam men's singles, men's double, kita juga adalah atlet dalam mixed double. Dengan kejayaan yang dicapai oleh Liu Ying sendiri untuk pencapaian terbaik di Sukan Olimpik, pastinya akan menjadi inspirasi ataupun aspirasi cukup besar untuk atlet-atlet yang sekarang ini berjuang untuk negara kita. Jadi bagaimana Liu Ying sendiri melihat masa depan sukan badminton negara kita, khususnya dengan kesiapsiagaan atlet-atlet kita pada masa ini? Saya rasa bagi atlet perempuan kita kurang lagi. So kenapa banyak atlet perempuan dia bukan cakap tak suka, kenapa dia tak minat? First mungkin dia sebab tak ada benefit yang secure. So sports career kita memang sangat pendek. Tapi lepas tu nak buat apa? Mungkin mak ayah akan rasa, okay, you lepas study you ada satu certificate. You mungkin adalah itu bagi secure bagi anak sendiri. Ini first. Yang second,
yang tadi saya cakap yang atlet perempuan sangat sedang injured. Dan apa yang boleh buat? Apa yang kita boleh improve lagi sebab yang body structure perempuan dengan lelaki memang lain. So itu percentage mungkin times tu yang senang dapat injured. Ini experience saya lah. So memang you nak sangat-sangat jaga. Walaupun you adalah player yang sangat talented, tapi bagi atlet you sekali injured boleh hancur semua. Itu your future. Faham. Tapi bagaimana untuk Liu Ying menjelaskan, sebab contohnya kita ada juga atlet perempuan daripada negara-negara luar, umpamanya China, kalau saya boleh sebut Wang Yachong. Berapa dah partner dia tukar, saya rasa tukar baru kan. Bila yang partner lelaki dia dah start season je tukar, tapi yang Yachong masih maintain dia untuk inilah mixed double kan. Indonesia pun ada juga, tak salah saya, regu wanita, saya ingat ada seorang partner dia dah bersara juga. Poli. Gracia Poli. Itu pun dah berapa banyak dah partner ditukar, tapi tukar pun still masih boleh dapat lagi pingat kan. Macam mana you how do you, macam ni nak terangkan kepada kita semualah, bagaimana sebenarnya negara luar ada juga player perempuan yang boleh sampai umur cecah 30 pun 32 pun masih main lagi kan. Bagi opinion saya, dia orang ada buat satu program yang bagus, prevent injury. I see. Tapi yang kita kebanyakan buat treatment. Kita boleh fokus kat especially women's athlete, kita boleh buat development, kita boleh buat prevent injury program. Sebab kita biasanya tengok adalah ini ada masalah, kita barulah nak selesai. Kita boleh buat macam boleh prevent dia sebelum itu masalah muncul. So memang banyak atlet perempuan akan menghadapi masalah injured. Dia adalah besar atau kecil sahaja. Okey. Bila kita mendengar berita persaraan daripada Goh Liu Ying sendiri, dia sebenarnya agak menyedihkan jugalah sebab Goh Liu Ying sudah menghadiahkan banyak hadiah-hadiah yang cukup bermakna untuk rakyat Malaysia. Jadi ini merupakan satu gambaran untuk kita menunjukkan bahawa sukan ini menyatu padukan kita semua rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Jadi pastinya juga masyarakat dekat luar sana tertanya apa perancangan Goh Liu Ying selepas persaraan ini. Selepas ni kan banyak player dia orang akan start academy semua. Tapi mungkin bagi Liu Ying belum lagi. Saya akan buat lagi banyak tournament, yang badminton tournament untuk public. Macam bukan sahaja sekarang kita ada pro tournament, ada sangat banyak. Satu tahun mungkin adalah 20 lebih 30, tapi untuk public belum ada lagi. Jarang. So mungkin saya akan fokus kat sini. Kan badminton adalah top sport lah bagi Malaysia. Semua kaum pun suka. So saya akan organize lagi banyak supaya banyak orang lagi suka badminton. Lepas tu barangkali mungkin boleh mencukir bakat kan. Kadang-kadang mereka ni bakatnya ada tapi tak ada peluang untuk ke platform. Betul. Ke sekolah sukan ke sebagainya kan. Jadi rugilah kalau bakat tu tak dicungkir, tak dilihat kan. Barangkali kita mungkin ada women single yang baru. Kita kurang atlet wanita. Women single, mixed single memang susah kan. Tapi tak dinafikan men's single ke men's double ke, walaupun kita ada atlet yang orang kata bagai cendawan tumbuh lepas hujan, tapi sekarang ni lately ni performance kita agak kurang berangsangkan. Saya boleh cakap tak stable. Mungkin kita perlu masa lagi, mungkin sebab ini kita boleh anggap sebagai persediaan sebelum Paris Olympic 2024. So kita haruslah selesai semua masalah, kita baru boleh fokus nak qualify Paris 2024. Tapi macam mana, apa-apa yang sedang berlaku pergolakan ini kan, adakah disebabkan, sebab ni spekulasi orang-orang dekat luar tu, bila dia tengok, dia tak tahu apa atlet tu lalui kan. Kita tengok kat skrin je, kita tak tahu Liu Ying ni sebenarnya tengah stres ke, dia tengah happy ke, dia suka ke, dia kalah, kita tak tahu kan. Jadi dari sudut pandangan kacamata, pada pandangan mata Liu Ying sendiri, apa sebenarnya perkara yang sedang dilalui oleh atlet badminton sekarang ini? Okey, yang sebab sekarang sudah dekat dengan Paris Olympic, so kita memang Olimpik adalah semua target semua atlet kan. So kita akan buat persediaan, tapi kita ada bagi sukan badminton kita ada 1 tahun untuk qualify. So which mean next year April sampai 2024 April. So kalau kita double, kalau you split, which mean you punya world ranking start dari kosong. So ini yang masalah yang betul-betul you nak fikir. Adakah saya mau start
dari kosong lagi. So yang kan partner dengan each other, okey lah, couple pun akan gaduh. Ya, faham. Partner memang pun akan gaduh. Tapi boleh tak kita melalui masalah ini sama-sama? Boleh tak kita selesai sama-sama? Kalau tak, kita baru fikir dengan perpisahan. Kalau boleh, kita target satu je. Kita nak masuk Olimpik, kita nak qualify Olimpik, kita nak ambil medal dari Olimpik. So, itu berapa tabah hati semua you nak melalui masalah ini dengan teammate, dengan coach. Saya rasa ini sangat penting. Ya. Okey. Bagaimana Goh Liu Ying sendiri melihat, ialah tadi Goh Liu Ying menyatakan nak menjadikan sukan badminton ini sebagai top sport, sukan utama. Kita nak melahirkan lebih ramai lagi jago badminton yang bertaraf dunia di Malaysia ini. Jadi bagaimana melihat pada sokongan daripada masyarakat Malaysia ini sangat penting untuk memastikan atlet-atlet kita ini terus membanggakan dan juga mencapai satu kejayaan besar di peringkat antarabangsa. Memang itu positif komen adalah penting juga. Mungkin kan dulu okeylah, saya pun bekas atlet lah. So kadang-kadang tengok ada komen cakap tak cukup bagus ke, saya akan sedih juga. Tapi as a professional athlete, kita memang nak tahu macam mana nak menghadapi masalah ini. Kalau boleh bagi more positive vibe, saya akan boleh bagi lagi banyak motivation bagi semua atlet. Macam atlet saya tak ialah kes yang depressed ke, anxiety semua. Kita tak tahu kat skrin kita nampak okey, yang penting ada pingat kan. Tapi you all kat belakang ni dekat stage, dekat gelanggang macam mana kan. Biasanya kalau dalam gelanggang kita tengok opponent, kita boleh fokus dekat game. Tapi yang kacau itu adalah lepas game. Akan fikir kenapa saya kalah? Apa yang masalah saya yang menghadapi? Kenapa saya tak boleh selesai? Lepas tu masa you belum selesai lagi, mungkin coach akan bagi opinion lain. You tengah fikir, mungkin ada partner juga ada opinion lagi. So sudah bercampur. Macam mana you nak filter, you nak tahu macam mana you nak selesai itu masalah, sebab bukan masalah seorang. Satu tim. Dan juga satu Malaysia perlu memberi sokongan kepada atlet kita ni. Ialah tadi kita cakap berkenaan bagaimana pentingnya komen-komen positif ini untuk memberi motivasi kepada atlet-atlet kita. Ialah kita tak mahulah budaya kalau kalah dikecam, kalau menang dijulang. Kita tak mahu budaya itu diteruskan. Dia kita terus beri sokongan. Konstruktif tak apa kan. Maksudnya dia komen tapi dia bagi solusi. Cadangan solusi tu saya rasa tak ada masalah untuk atlet kan. Ini saya pun okey. Ini dia komen tu. Sebab kan biasa kalau kita dah habis main kan, kalah pun atlet sendiri pun akan sedih juga. Tapi dia have to pretend lah. Dia macam okey lah di depan orang. Kena profesional juga kan. Lepas tu dah lah lepas main kadang-kadang terus wartawan datang macam mana tadi? Kita dah lah tengah ni kan. Lepas game duk fikir apa kesalahan tadi. Lepas tu wartawan datang pula tanya macam-macam. Kalau saya nangis. Ada atlet yang nangis. Ada. Okey, sedikit pesanan ringkas lah dari Liu Ying sendiri untuk peminat sukan badminton di luar sana supaya boleh terus berikan sokongan kepada atlet-atlet badminton negara. Silakan. Okey. Kita bukan kan kita ada independent player dengan national player, so kita jugalah mewakili Malaysia. So harap semua penonton juga boleh support Malaysia badminton. Okey, baik. Itu sama-sama kita jayakan sesuai dengan tajuk perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih Goh Liu Ying. Terima kasih daripada seluruh rakyat Malaysia kepada Goh Liu Ying kerana mengharumkan nama negara, kerana memberikan butir-butir pingat kepada seluruh rakyat Malaysia, membawa kabar gembira untuk kita semua. The true Olympian bersama kita pagi ini. Okey, terima kasih Liu Ying sampai hari ini.